kena telefon dulu. Baik, Auda kembali bersama kita di Rampai Pagi pada pagi ini. Dan apa yang istimewa pada pagi ini kami bawakan di penghujung pertemuan kita menerusi Rampai Pagi ini, kita bawakan segmen Enak Rasa Rampai Pagi. Dan Atul mungkin sebelum memperkenalkan, bukan memperkenalkan tapi untuk memberitahu apa nama menu kita pada pagi ini, mungkin dapat memperkenalkan kita bersama dalam segmen Enak Rasa Rampai Pagi TV pada hari ini bersama Yang Mulia Cikgu Hajah Faridah binti Haji Muhammad Taufik, betul ya? Atau lebih dikenali dengan Cikgu Mira Putra. Itu dia. Itu nama glamour. Nama yang lebih dikenali. Ya, sihat. Alhamdulillah. Okey. Jadi menu kita pada hari ini dalam segmen Enak Rasa Rampai Pagi TV, kita akan menyaksikan tunjuk ajar membuat bingka keladi, betul ya cikgu? Iya, saya. Dan bila kita menyebut bingka keladi ini sedikit kekeliruan. Bingka itu apa sebenarnya? Kuih talam itu apa? Sebab kalau talam ini pun ada daripada keladi juga. Iya, betul ya, betul. Bingka ialah sejenis kuih Melayu juga. Talam pun sejenis kuih Melayu. Bingka dan talam ini berbeza. Ia berbeza dari segi cara memasak. Okey. Jadi bingka kita ni menggunakan oven, dan kalau talam kita menggunakan dengan cara mengukus. Tapi menggunakan bahan yang sama. Bahan yang sama, hampir tapi sama lah, ya? hampir sama. Cuma ia ada asasnya, syarat asas. Nanti saya akan share semasa kita ni membuat sekarang. Itu dia antara perbezaan bingka dan juga kuih talam dengan bahan-bahan yang sama, tapi kuih bingka ianya di oven, manakala kuih talam itu dikukus. Iya. Jadi inilah yang kita bawakan pada pagi ini menerusi segmen Enak Rasa Rampai Pagi. Dan terlebih dahulu, ini khususnya bagi audio penonton yang bersama yang menantikan apakah resepi ini merupakan resepi emulanya, resepi orang dulu-dulu kita ni yang akan ditunjuk ajar oleh Cikgu Faridah. Jadi akan memperkenalkan dan juga memberikan kepada audio penonton antara bahan-bahan yang akan disediakan pada pagi ini. Jadi silakan Cikgu. Iya. Terlebih dahulu ya, bunga sekuntum, bunga melati, putih bersemi, harum mewangi. Assalamualaikum, selamat pagi. Resepi hari ini, bingka keladi. Mau saya jawab? Ya, boleh. Kenapa ya? Okay. Kalau masa tadi ini cukup. Iyalah, lalai kita ni berpantun. Silakan. Okey, biar saya... Jadi resepi ataupun menu kita ni pada pagi ini, audio penonton sekalian, adalah bingka keladi. Biasanya kan kalau orang memasak ni orang ada pantang larangnya, ada permulaannya, ada mukadimahnya. Bukan mukadimah, tetapi ada yang sering macam kalau tapai ada syarat-syaratnya, ada pantang larangnya. Kalau ni biasanya mungkin ada apa penyerinya, apa petua, ada tipsnya ya. semua ya. Okey. Terlebih dahulu sambil saya melihatkan bahan menunya dan saya akan bercerita apa petua-petuanya juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang di sini tepung gandum 300 gram, ya. Gula 300, gula biasa 370. Tepung ni kita ni masukkan. Okey. Apabila kita ni membuat sesuatu makanan, kita ni mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim dan juga dengan selawat, senyum, harus bersih. Okey, gula 370 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sudah tu air 500 ml. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap satu bahan masuk tadi baca bismillah. Bismillah, betul. Kalau ia akan setiap masuknya bismillah untuk pemanis. Kita ni gaul dulu. Jadi digaul ya. Airnya 500 ml tadi. Sudah tu telur 4 biji. Telur hendaklah kita pecahkan. Mungkin dapat ditunjukkan di kamera. Telur hendaklah kita masukkan ke dalam santan 500 ml. Okey. Kenapa? Jadi kenapa? Kita masukkan. Okey, sebelum itu cikgu, santan yang digunakan santan yang asli ataupun yang... Okey. Yang sekarang saya gunakan santan kotak. Boleh Boleh.
kalau diikutkan lebih bagus dan lebih enak yang asli. kita gunakan yang asli. Ya. Okey. Kenapa telur saya pecahkan ke santan? Supaya apabila bercampur ke tepung ianya tidak berketul. Ini petua dan tips untuk mencantikkan ketan ni punya bingka dan kuih talam. Barulah ketan ni kita masukkan ke dalam semuanya. tepung sini ya. Okey. Digaul-gaul. Digaul, kita masukkan garam 1/4. Garam 1/4. Okey. Cikgu, saya perhatikan cikgu menggaul menuju ke arah lawan arah jam. Lawan arah Kenapa jam. tu? Apa tu sebabnya? Apa petua? Okey. Apa Kalau petua, alasannya? ini kalau dari segi daripada segi hukum agama pun kalau sunnah, ketan ni membuat makanan itu selain ketan ni bismillahirrahmanirrahim, selawat Nabi, ketan ni berzikir. Ketan ni menggunakan lawan jam macam ni. Lawan jam. Selain itu ketan ni membaca surah Yasin ayat 44 illa rahmatan wa mata'an ilahin. Supaya apa tu? Supaya apabila apa yang ketan ni buat itu akan mendapat rahmat daripada Allah dan kesenangan hingga ke akhirnya. Dan keenakan keenakan rasa, makanan. Dan lawan jam ni ialah ketan ni ikut pusingan Kaabah ni Kalau tani orang tawaf, Islam. Orang tawaf. Sampai pelajar-pelajar saya yang mana yang bukan muslim pun ikut ni. Diorang mengikut ni petua macam mana ni ya. Baik. Okey. Jadi Betul tak? cikgu memang menggunakan isi keladi betul-betul bukan daripada keladi. perasanya. Bukan. Betul-betul isi keladi ya? Ini keladi ya. Ya. Keladi 150 gram. Dan itu? Keladi. Saya gunakan ubi belayar, ubi purple, ya. Okey. Jadi ada dua jenis ubi yang Dua digunakan. jenis ubi digunakan supaya mengambil rasanya supaya lagi sedap. Saya gunakan mentega cair 50 gram dan minyak sapi di sini 15 gram sahaja. 15 gram saja. Ada Kenapa? minyak sapi. Kenapa menggunakan minyak sapi? Biasanya kalau tadi buat bingka cuma menggunakan mentega saja, tapi tiba-tiba ada minyak sapi. Minyak sapi. Okey. Kenapa kita ni menggunakan minyak sapi yang telah dicairkan? Ialah untuk menimbulkan lagi rasa lemak di dalam bingka itu. Kalau orang dulu-dulu, diorang akan memasukkan minyak sapi Memang dah menggunakan mentega? Mentega ada diorang guna, tapi selalu dulu-dulu diorang makan mentega tu. Lebih kepada minyak sapi. Jadi saya gabungkan kedua-duanya, yang moden dan yang lama. Okey. Jadi santan lagi 500 ml akan dikisar bersama. Di blend lah ya. Kita Dikisar dengan? Dikisar bersama keladi dan juga ubi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ya, kalau sekiranya mana-mana belia ketan ni ataupun yang baru hendak berkahwin ataupun yang baru berkahwin ataupun yang baru belajar kan memikat hati suami, kan memikat hati mertua. Itu caranya ni kalau orang dulu-dulu buatlah bingka keladi, kuih-kuih yang Melayu, apa saja masakan. Tapi biasanya memang Tani tahu kuih-kuih Melayu ni atau kuih lama ni memang bahannya ringkas. Tapi bukan mudah sebenarnya. Kadang-kadang ia boleh hendam jadi ni ya? Boleh hendam jadi. Boleh sebab apa jadi. tu? Atau kenapa hendam jadi? Sukatan ataupun bahan macam mana? sukatannya. Sukatan Kalau terlebih air, anda juga dapat. Kalau kurang ia punya sukatan santan pun. Memang betul. Tapi cikgu, orang dulu tu macamnya orang kata istilahnya mencampak-campak saja. Diorang mencampak-campak sebab diorang menggunakan gelas Dorelex. Sekarang ataupun tin. Kalau sekarang ni ketan ni kan mencari gelas Dorelex, kalau sudah pecah berbobot kali. Jadi pakai gelas lain tapi disamakan cara sukatan boleh ke? Kalau gunakan gelas lain kadang-kadang ia punya sukatan itu sudah dah sama. Okey, ketan ni blend. Bismillah. Jadi di blend sampai hancur, betul-betul hancur.
di sini kita ni nampak kenapa saya menggunakan ubi belayar sebab ketani kan mengurangkan penggunaan pewarna. Itu juga kalau pewarna ketani banyak menggunakan anda jual bagus Jadi yang asli lah. Yang asli. Yang asli bagus. Iya. Oh, jadi maksudnya ditambah lagi dengan pewarna lah ya. Dengan pewarna sedikit sahaja supaya warnanya lebih menarik lagi ya. Okey, baik. Jadi kepada penontonnya yang di kisar tadi ni ada 5 bahan ya. Ada 5 bahan. Santan, ubi keladi, ubi pepper, ubi belayar, minyak sapi dan juga mentega. Okey. Bahan yang awal-awal tadi yang tepung, telur, air dan santan bersama gula kita tapis. Okey. Bismillah. Dalam kalau pembuatan bingka ataupun kuih talam, cara asasnya ialah pertama mengadun, artinya ketani memasukkan semua bahan-bahan ke dalam. Selepas tu step yang kedua, hendaklah kita tapis setiap bahan yang ada tepung, ya. Supaya anda berketul-ketul lah. Supaya anda berketul-ketul lurus. Itu fungsinya. Fungsinya. Yang step ketiga, kalau untuk bingka, terus ketani masukkan ke dalam oven kalau semuanya sudah ada. Masukkan semua sekali sudah gaul sebati. Tapi kalau kuih talam, hendaklah step ketiga kita masak hingga meletup-letup ataupun naik wap sahaja. Menggelagak hanya orang. Menggelagak. Kalau kuih talam, tapi kalau bingka tidak payah. Okey. Dapat ketani ketepikan lah ya. Kita tepikan ya. Okey, baik. Okey. Yang ini kan bahan yang awal tadi yang sudah ketani tapis. Yang ini ketani blend ketani masukkan. Oh, jadi disatukan, dicampur semua ya. Dicampur semuanya. Baik. Nah, nampak kan keladinya tu. Ya kalau ini pun kalau indah ditambah warna pun boleh Indah ditambah warna pun boleh. Kadang-kadang ada orang sensitif indah mau menggunakan pewarna. Takut alergik ada kanak-kanak anda dapat. Hanya tu belum masak pun sudah nampak menyelerakan. Baunya pun sudah sebab menggunakan ubi asli lah, bukan perasa yang sedia ada di kedai. Jadi Auda pastikan ya apabila menggaul mengikut putaran lawan ke arah jam ya. Itu antara tips ataupun petua yang telah dikongsikan oleh tetamu kita tadi ya. Okey, ini pewarna ungu. Pewarna ungunya. Sukatan? Satu teaspoon, satu tutup ataupun satu sudu kecil. Yang ini kita boleh menggunakan yemtes ataupun perisa keladi. Perlu juga ya? Perlu untuk menaikkan rasa sahaja. Kalau anda menggunakan pun saya keliru tadi aturan. Barunya saya ingatkan pencet temperature tadi. Iya. Okey. Jadi setelah itu kita ni gaul lagi, kita ni akan lihat apa warnanya. Okay, mungkin dapat ditunjukkan. Ya, baik. Jadi warnanya menarik sekali ya. Tambah menarik, meriah. Dengan satu cap saja sudah. Kalau warna baju lawan ni. Warna baju lawan ni selondon lagi ya. Okey. Apabila sudah siap, kita masukkan ke dalam loyang berukuran 10 kali 10 ya. 10 kali 10 dialas dengan parchment paper. Atau yang tadi kertas minyak. Kertas minyak, tapi kertas minyak yang parchment bukan yang jenis baking sebab takut nanti anda dapat dikeluarkan. Baik. Okey, di tepian ni saya cuma gunakan minyak. Tapi yang di sini saya lebihkan agar kita dapat mengeluarkan dia. Baik. Memang dengan satu adunan ini memang sukatan 10 kali 10. Ini boleh ketani bahagi kepada duan ya kalau untuk sukatan 8 kali 8. Okey. Dan kita boleh nampak halus. Ini orang halus mulus kalau halus mulus. Halus mulus tu ada lagunya tu. Jadi berapa minit untuk masuk ke dalam oven ni? Okey. Baik, saya tepikan cikgu. Ya. Terima kasih. Inilah talam keladi yang sudah siap. Kita akan masukkan ke dalam oven. Api oven dalam 180 degree. Racknya paling bawah. Api atas bawah dan dimasak selama 1 jam. Sekali lagi boleh diulangkan dengan kekuatan api
dengan kekuatan api 180. 180 ya. darjah air. Racknya paling bawah kalau menyimpannya agar rendah hangus. Jadi di atas. apinya atas bawah. Suhu api atas bawah. Atas bawah. Dan dimasak selama 1 jam. 1 jam. Iya. Kalau sekiranya dikukus berapa lamanya? Kalau bingka keladi ni ketan ni dah mengukus ni selalunya. Jarang kan Jarang. dikukus. Kalau yang mengukus talam keladi dipanggil. Yes, talam yang keladi, itu hendaklah ketan menggunakan step yang ketiga. Keladi ni ketan ni masak, ditanak dulu atas api hingga ia naik wap. Naik wap itu bererti nampak jeli-jeli akan melekat pada sini dan ada wap. Jadinya barutah ketan dimasukkan ke dalam loyangnya dan dikukus. Ia punya tekniknya cuma tu. Hendaklah kalau sebelum dimasak dikukus, dulu, kira half cook lah. Half cook. Okey, itu di antara tips ya bagi Auda yang ingin mengukus Okey, cikgu mungkin talam, ada petua ataupun tips untuk tadi memastikan yang bahagian dalam bingka ni tadi ia sudah betul-betul masak macam mana. Ada orang kadang-kadang dicucuknya dengan batang cucuk sate. Cucuk sate ada orang menggunakan macam tu. Mungkin ada petua daripada cikgu sendiri. Okey. Kalau saya 1 jam itu memadai sudah tu. 180 mengikut suhu oven masing-masing. InsyaAllah kalau sekiranya ketan ini pasti buat ia 200. Tapi kalau oven itu terlampau panas, dikurangkan 180. Tapi kalau selalunya saya akan mengambil ia cepat pada awalnya. Saya letak 200 degree dulu. Selepas tu masa 30 minit ataupun 40 minit saya akan mengurangkan ke 170. Dan untuk mengambil atasnya keladian ni, saya akan tunjukkan yang tapi nanti dulu cikgu. Sebelum sementara kita ni memasak bingka ni, bagaimana kita berehat seketika dan Auda jangan ke mana-mana untuk menyaksikan apabila sudah masak nanti. Kembali selepas ini bersama kami. Alhamdulillah Auda, bingka kita ni setelah pun masak. Masak selama 1 jam. selama 1 jam. Ya, selama 1 jam. Jadi inilah hasilnya dan selalunya kalau ketan ikan melihat hasilnya ni ketan ni akan memotong bingka keladian ni macam mana di dalamnya dan juga tentu sekali rasanya lah. Dan rasanya. Rasanya nanti kita akan menghakimi ya, betul ya? Untuk payah dihakimi pasal cikgu ni mahir sudah. Baik, silakan. Inilah hasil selama 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Bingka keladi yang telah pun dimasak selama 1 jam dan kalau kita hendak menampakkan di atasnya ni kehitam-hitaman macam mana ada hangus-hangus tepian ni hendaklah menukar ke api atas pada akhirnya dalam masa 5 minit. Okey. Sekarang kita akan potong. Ada garisannya tu ada garisannya. Ia sebenarnya ada sukatan 5 garisan tapi saya bawa sahaja yang paling besar. Mana tahu barangkali karangkan mau yang paling besar lah. Jadi Cuma ni ketan ni supaya ia rata. Kalau ada selama ni ianya membali bingka tapi payah ia akan memotong. Tapi kali ini sebenarnya memang ada garisannya, ada sukatan-sukatannya. Jadi dapat membuyuklah tu lah. Dah dapat. Dan masa ni pun yang nyorang kemudahannya kalau ketan ni membali memang kena potong terus ni juga. Akan dipotongkan terus mengikut ia punya sukatan. Okey. Ini loyang berukuran 10x10. Berikan kepada saya satu. Yang ini lelaki dahulu tu. Lelaki dahulu. Okey. Cuba rasa apa yang punya rasa. Sedap. Betul-betul sedap. Sedap cikgu. Ya, ada rasa. Ada rasa. Ia punya keladinya cukup. Manisnya pun dah terlalu manis. Betul. Ya. Okey. Kenapa saya menggunakan sarung tangan? Lagi satu tips yang perlu bis kita di rumah dan juga yang di studio mengetahui kalau sekiranya apa saja kuih muih kah masakan terutama kuih-kuih Melayu ketani yang bersantan, jangan sekali-kali ketani menggunakan bersarung tangan satu, dan juga kalau membuat masakan ataupun kuih itu memanglah jangan ada cincin, ada gelang apa semua aksesori satu sebabnya ketani dah mau nanti ada melekat ketani mencuci tangan itu masih ada bersabun apa semua. Mesti bersih mesti bersih. Dan petua untuk kuih-kuih Melayu ketani supaya ia tahan kalau ketani membuat sekiranya malam
malam untuk berjual besoknya ataupun untuk majlis doa selamat. Jangan sekali-kali ketani pegang kuih-kuihan ketani menggunakan tangan, pakai sarung tangan. Baru kuih ketani itu dah bangas. Sebab ia mungkin menggunakan santan atau itu. Bukan sebab itu. Sebab tangan ketanian ni ada moistnya dan mengandungi bakteria walaupun tani cuci tangan. Betul. Jadi apabila akan tersentuh bahan-bahan macam masakan itu, ianya akan cepat basi. Itu merupakan satu tips ya. Dan adakah ia hanya tertumpu kepada kuih-kuihan ataupun masakan lain? Masakan juga. Kalau boleh masakan juga. Ketani itulah ketani biasakan menggunakan sarung tangan. Baik kalau sekiranya ketani ada pembantu juga ketani biasakanlah bagi tahu orang jangan digunakan tangan kalau mau packing, kalau mau tahan lama. Sebabnya yang ini kami berkursus saya berkursus masa tu di pertanian bagian permakanan. Jadi mereka membagi tahu jangan sekali-kali dipegang. Terutama kalau ketani membuat macam barang-barang frozen, hendaklah ketani menggunakan candas tu langsung dah boleh intake. Ketani dah boleh macam memegang menggunakan candas dan kita tutup ada ia punya absorbernya tu untuk oksigennya lagi. Supaya suhu ketahanannya ni lama. Yang ni bingka ni ia boleh tahan sehingga 3 ke 4 hari ni. Kalau indah ketani sentuh. Kalau indah ketani sentuh artinya dalam loyang ketani potong lepas satu ketani wrapping masuk balik dalam ais buah. Baru boleh tahan. Ia tahan. Kalau ketani mau panaskan masuk dalam oven sekejap boleh bagi panas. Itu merupakan satu ilmu ya, ilmu yang dikongsikan bagaimana kuih berkenaan tahan lama untuk disimpan dalam masa 4 ke 5 hari. Jadi inilah yang dapat kita saksikan oleh penonton bingka keladi yang telah pun dihasilkan oleh Yang Mulia Cikgu Faridah binti Haji Muhammad Taufik. Nama manjanya tadi apa? Nama manjanya Cikgu Wajah Merah. Itu yang lebih dikenali oleh pelajar-pelajar saya ya. Baik, Cikgu Wajah Merah, Rampai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih di atas tunjuk cara dan juga tips serta petua yang telah pun dikongsikan bersama ya. Alhamdulillah. Jadi kita sudah pun berada di penghujung Rampai Pagi TV pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Cikgu dan kepada Auda. Selamat mencuba kami ucapkan dan esok bersama rakan-rakan kita yang lainnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.